bulan, 2 bulan, 3 bulan, ingatan dia tak tahan lama. Lepas tu kita sibuk dengan kerja harian kita akan ingat si mati setahun sekali. Sebenarnya kita kena ingat bahawa yang akan ingat kepada si mati ialah amalan yang kita buat. Jadi hidup kita macam solat. Solat, waktu subuh seperti baby baru lahir, waktu zuhur seperti kanak-kanak, waktu asar kita mula dewasa, waktu maghrib kita dah tua, waktu isyak kita akan mati, kita tidur. Jadi hidup kita ni sebenarnya bila waktu pagi sebenarnya kita dalam proses perjalanan. Jadi kalau kita ingat bahawa kita akan mati, sebenarnya kita tolong orang mati sampai ke tidak, wallahu alam. Tapi yang pasti sampai apa yang telah kita buat sekarang, yang kita buat sekarang, yang itu akan menolong kita. Sebab itu sembahyang mengajar kita untuk melabur. Kita berani melabur sebab kita nak dapat duit. Kita cari syarikat itu, syarikat ini. Sembahyang sebenarnya modal masa kita punya rokok, kita punya sujud, kita punya bacaan. Saya nak kait, kalau solat ni dia ada 13 rukun. 13 rukun nak ajar tu, 13 tu dia boleh bantu kita jadi baik. Sebab 13 rukun tu sebenarnya 2 rukun sahaja hati. Rukun hati ialah niat dan tertib. Itu rukun hati, niat, tertib. 2. Rukun bercakap ialah takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian assalam. Yang lain tu semua buat. Jadi hidup kita sebenarnya banyak buat daripada cakap. Jadi kalau kita boleh banyak buat, sebab rukun sembahyang dia banyak buat, cakapnya sikit. Tapi 2 tu, hati dia satu, tertib di belakang. Tapi hati tu, ikhlas tu, kerana Allah, dia satu je. Tapi dia kena berada berterusan sehingga akhir solat. Jadi niat amalan hati walaupun satu, tapi dia berterusan sehingga solat. Tertib macam tu juga. Jadi itulah kita ada kerja dunia, ada kerja kita punya untuk senang, untuk hidup. Tapi jangan lupa sebenarnya yang menolong kita, membantu kita bila kita mati, apa yang kita buat sekarang. Yang kita baca malam ni kadang-kadang kita baca begitu-begitu sahaja. Tapi kalau kita sedar bahawa kita akan mati, sebenarnya sebab itu Nabi kata sallu salatan wada, semayanglah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari ini. Esok. Maaf, ada satu bahasa. Maaf, kalau saya katakan tuan-tuan, jangan marah saya. Kalau saya kata begini satu soalan. Kalau saya kata tuan-tuan ini orang munafik, orang ada pada saya. Kalau saya kata orang sini munafik, orang sini zalim, orang ini fasik, kita rasa marah. Kalau saya kata, kalau tuan-tuan kata ustaz pandai cakap tapi fasik, ustaz pandai cakap tapi zalim, ustaz pandai cakap tapi ustaz ini orang munafik, saya marah. Tapi saya nak beritahu, kalau orang tegur kita, tuan-tuan jangan rasa marah. Sebab ada satu cerita saja. Ada seorang lelaki muda, nama dia Hanzalah. Hanzalah ni muda, berlaku dia menetapkan tarikh perkahwinan dia. Dia kahwin, letak tarikh perkahwinan. Kebetulan tengah-tengah nak kahwin, orang Mekah datang serang Madinah, berlaku perang Uhud. Jadi dia dah tetap nak kahwin. Orang Islam, Nabi izinkan dia tak pergi perang. Saya cerita, satu hari sebelum cerita ni, satu hari Sayyidina Abu Bakar jumpa dia. Dia tanya, kaifa asbahta? Wahai Hanzalah, apa khabar kamu? Dia jawab betul. Dia kata, asbahtu munafiqan. Hari ini aku orang munafik. Dia kata dia munafik. Sehingga Abu Bakar terkejut. Macam mana kamu munafik? Jadi sebelum saya nak beritahu kenapa dia kata munafik, saya cerita sikit dulu dia. Siapa dia? Dia boleh mengaku dia munafik. Dia bila berlaku perang tu, orang pergi perang dia tak perang. Sebab dia kahwin. Jadi perang Uhud berlaku lebih kurang seminggu lebih. Jadi apabila dia perang dia duduk Madinah sebab berkahwin, tiba-tiba seorang lelaki balik sambil menangis, bawa pedang lebih kurang 8 km daripada Uhud, berlari sampai di sebuah apa? Qutila Muhammadun, Nabi Muhammad dah mati. Dia dengar Muhammad mati, dia terus masuk bilik, ambil pedang, berlari, terus pergi berlari ke dekat medan Uhud. Siapa? Kita dah pergi Mekah tahu kat Uhud.
Sampai masuk perang Uhud, hari itu dia masuk perang, hari itu mati. Jadi bila dia mati, habis perang, Nabi Muhammad kumpul mayat-mayat. Ada jumpa satu mayat Hanzalah. Mayat dia tu, kita tahu, medan Uhud tu tahu, dia tak ada pokok, dia tak ada sungai, tak ada air. Tengok mayat dia, perang Uhud berlaku lepas Idul Fitri, bulan Syawal. Pelik dia, mayat itu basah. Kalau tuan-tuan pakai baju ni, rejung nak kelam mandi, bangun, ada basah. So, mayat itu basah seperti orang sedang sudah mandikan dia. So, antara mayat-mayat yang kami himpun, Nabi duduk sebelah mayat dia, duduk, Nabi menangis. Sahabat terkejut, kenapa mayat dia basah? Macam baru sudah kerja bawa ni. Rupa-rupanya Allah nak pecahkan rahsia. Apa rahsia dia? Rahsia Hanzalah itu rupanya. Dia sebenarnya, bila dengar Nabi Muhammad mati, dia turun pedang, dia pergi perang. Pecah rahsia apa? Dia berperang dalam keadaan hadas besar. Dia kahwin. Pagi itu dia bersama dengan isteri dia, tak sempat mandi wajib. Pergi perang, mati. So, orang kalau mati syahid, dia tak perlu mandi hadas besar. Sekali mandi dia masuk sekali. Tapi sengaja Allah pecahkan rahsia. Nak beritahu, Nabi nangis, kenapa nangis? Dia kata, mula-mula dia senyum. Dia kata, aku senyum, sahabat tanya kenapa? Sebab aku senyum, dia sedang berseronok di syurga. Yang keduanya aku nangis sebab apa? Kita tak akan jumpa orang-orang yang macam ni. Jadi sayang Nabi, cinta Nabi, walaupun ada besar, tinggalkan isteri terus mati. Jadi jangan kita tahu, orang begini pernah kata dia munafik. Munafik dia paling teruk sekali. Dia lebih teruk pada zalim ni. Jadi kalau kita ni, orang kata munafik zalim sebab apa? Sebab tentang pernah tak mungkin janji. Benar kan? Siapa pernah mungkin janji? Orang munafik. Kita pernah buat dosa. Orang pernah buat dosa ialah orang zalim. Kita pernah buat dosa besar. Kali tak tahu tak? Kita orang fasik. Jadi saya nak beritahu bahawa Nabi sebut tadi, dia kata aku gembira sebab dia dalam syurga. Dia dalam syurga. Manusia lain tidak boleh bagi jaminan seseorang itu dalam syurga. Walaupun kita mimpi seorang itu baik ke, sebab pernah berlaku satu ketika sahabat Nabi mati yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni hari dia mati, arasy Allah bergegar. Arasy bergegar. Maka sahabat lain kata, dia ini ke syurga. Memang dia syurga. Tapi Nabi marah. Kamu tak tahu seorang tentang alam lain, tentang syurganya. Kita tak tahu seorang ke syurga. Tapi kita boleh tahu orang itu dengan tengok cara hidup. Nak tahu macam mana kita dalam kubur, tengok kita cara hidup. Nak betulkan dalam kubur, betulkan cara hidup. Kalau cara hidup betul, cara mati betul. Kalau cara mati betul, dalam kuburnya betul. Dalam kuburnya betul, pada mahsyar betul. Kalau pada mahsyar betul, syurganya betul. Jadi semoga sedikit tazkirah ini menjadi satu majlis ilmu. Yang majlis ilmu ini insyaAllah dengan keinginan semoga Allah sampaikan kepada arwah semati dan kita dapat satu maklumat. Sebenarnya nak tolong kita lepas ni anak-anak, keluarga. Imam Malik kata jangan lupa doa pada ibu ayah 5 kali sekali. Setiap kali lepas mayang, sebut doa yang Allah ajar. Doa Allah ajar, doa apa? Rabbi sini wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi dalam kalangan anak ramai itu yang soleh-soleh, yang tak lupa doa, yang itu akan sampai. Jadi semoga dapat sesuatu. Jadi oleh kerana saya dah ada tafsirah sikit, kita akan baca Yasin dan terus kita hadir ringkas. Dan Yasin ni rupanya ada sedikit kebetulan. Yasin apa-apa sebetulnya peringatan Allah dan Rasul ni, dia ada peringatan satunya ayat yang ke